Okey teman-teman, Ria 897. Yang ini daripada Encik Mohsin apa khabar Kisi? Ni SMS saya terima. Kata Encik Mohsin, Kisi, saya ingin ketengahkan satu peristiwa yang menakutkan berlaku pada saya dengan isteri saya. Saya dengan isteri baru pulang daripada makan malam tempoh hari. Oh, tempoh hari bila ni? Tak beritahu Mungkin baru berlaku ke kisah dari Encik Mohsin ni. Dan bila sampai di rumah, saya yang masuk dulu. Dan dah jejakkan kaki Casey, saya pun memanglah terus terang saya cakap, saya memang tidak praktikkan masuk rumah melangkah kaki kanan dengan beri salam. Kadang-kadang ingat kita buatlah, kalau lupa buat bodoh sudahlah, kata Cik Mohsin. Jadi perkara yang menyeramkan ini berlaku apabila saya masuk rumah. Saya tak ingat kaki kanan ke kiri, tapi saya rasa ni mungkin kaki yang salah dan saya ingat saya tak beri salam. Sampai dalam rumah yang gelap gelita, saya tanggalkan sepatu. Kemudian isteri kata dia nak turun ke bawah nak ambil barang dalam kenderaan. Tadi dia beli, dia lupa nak bawa naik. Jadi saya kata, okeylah, awak pergi turun bawah. Kemudian saya pun masuk ke dalam rumah. Saya hidupkan lampu, katanya side table lamp di dalam rumah yang lampunya warna oranye. Kemudian terus saya ambil tuala, saya nak mandilah. Bila saya masuk dalam tandas, saya dah mandi. Kemudian saya keluar dari tandas. Saya ternampak isteri saya duduk di ruang tamu, di sofa ruang tamu saya. Kata Encik Mohsin. Jadi tuan-tuan dan puan, bila saya nampak isteri saya pun tegur, Ma, pergi mandilah. Lepas ni kita tidur Kemudian isteri saya masih duduklah. Saya pun masuk ke dalam bilik. Saya pun salin pakaian baju tidur saya. Kemudian buka pintu. Masih ternampak isteri saya masih duduk. Kemudian saya tegur lagi, Ma, pergi mandi. Kan dah malam ni, bila nak tidur? Saya masuk dapur. Saya buat secawan kopi untuk saya minum. Sedang saya bancuh kopi saya baru terperasan, isteri saya rambut pendek. Yang perempuan duduk di ruang tamu, saya kelihatan rambut panjang. Kemudian saya lari dengan segera pergi ke tingkap dapur untuk menjenguk Casey. Alangkah terperanjatnya, isteri saya masih berada di tempat letak kereta sedang berbual dengan jiran saya. Kemudian saya pekik dari atas, Ma! Ma! Isteri saya tengok atas. Isteri angkat tangan seolah-olah kasih isyarat sekejap. Sekejap. Jadi dia masih berbual. Casey, saya terus nampak perempuan tu, Casey, masih duduk di ruang tamu. Saya diri lama sangat sampai isteri saya pulang. Kemudian isteri saya masuk ke dalam rumah dan terus ambil tuala nak mandi. Saya hairan, isteri tak nampak apa-apa yang saya nampak awal tadi. Saya jenguk balik di ruang tamu, wanita yang dimaksudkan hilang begitu saja. Itulah satu pengalaman peristiwa yang menyeramkan. Saya tidak beritahu isteri saya sampai ke saat ini, kata Encik Mohsin, sebab saya tak nak dia takut bila saya kerja malam. Dan Casey, kata Encik Mohsin, bila saya bertugas shift malam 2 hari kemudian, isteri telefon menangis-nangis di ujung talian. Bang, balik sekarang, bang. Saya terperanjat dan saya dah lupa. Saya sudah lupa kisah yang saya alami dalam rumah. Jadi saya fikirkan isteri saya sakit ke, jatuh dalam rumah ada perompak ke. Saya tanya, kenapa dengan awak ni? Kenapa? Cakap dengan abang. Bang, dekat depan rumah ada perempuan, bang. Baru saya teringat. Astaghfirullahalazim. Okey, Mama tutup pintu. Mama baca apa yang Mama tahu Nanti Baba tanya bos boleh balik sekarang tak? Casey, isteri saya minta saya temankan. Bila isteri saya berdiri nak tutup pintu, wanita itu tidak kelihatan dalam rumah. Kemudian isteri bisik, Bang, perempuan tu dah tak ada, bang. Macam mana ni, bang? Baguslah kalau dah tak ada. Mama tutup pintu. Nanti Baba balik Isteri saya tutup pintu. Dia pusing, terus terpekik sekuat-kuatnya. Hello, Ma. Hello, Ma. Bang, di dalam bilik, bang. Saya sebagai seorang suami, kata Encik Mohsin, tidak tentu arah. Nasib baiklah majikan saya ni orangnya baik dan memahami. Saya pulang secepat mungkin. Saya pandu laju Casey. Takut sangat saya kemalangan jalan raya. Sampai rumah, alhamdulillah, isteri saya ketakutan dan rumah itu disemah untuk kali kedua
Tapi tak tahulah dari mana benda itu datang. Setelah disema dan buat sedikit doa selamat, barulah kelibat wanita dalam rumah tidak kelihatan. Terima kasih Casey dan juga selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, NG12 hanya satu hiburan. Istri jam 12. Itu dia teman Ria 897 pengalaman Cik Mohsin. Sekarang saya ingin tanya soalan ini kepada anda. Cik Mohsin dah nampak dalam rumahnya ada sesuatu. Cik Mohsin buat keputusan tak nak beritahu isteri sebab tak nak takutkan isteri dan tak nak menyusahkan dirinya bila dia bertugas malam. Yalah, kalau mungkin Cik Mohsin beritahu isteri siang-siang, dah isteri takut nak duduk rumah, dah isteri akan mungkin menyusahkan suami, bang jangan kerja malam lah bang, gini. Dan akhirnya tanpa memberitahu isteri tentang penampakan dalam rumah, 2 hari kemudian bila Cik Mohsin bertugas malam, isteri nampak wanita yang sama di ruang tamu. Dan Cik Mohsin kena balik rumah dan ialah membantu isterinya yang ketika itu dalam ketakutan. Jadi bagaimana anda para pendengar Ria 897? Kalau benda ini berlaku dalam rumah anda, sesuatu ganjil. Mungkin ternampak sesuatu, terjumpa barang yang mencurigakan, mungkin berkaitan dengan sihir dan sebagainya. Adakah anda akan beritahu isteri ataupun suami ataupun anak-anak anda, orang-orang yang dalam rumah? Bagaimana teman-teman? Anda boleh kirimkan pendapat pandangan anda. Kisah Cik Mohsin memang seram. Saya bolehlah terbayang, isterinya nampak dekat ruang tamu satu hal. Dia tutup pintu, dia pusing benda tu dalam bilik. Dia tak beritahulah, Cik Mohsin tak beritahu lebih lanjut. Dia berdiri, dia baring atas katil, di bawah katil, atas almari. Tapi yang penting dia dalam rumah. Memang menyeramkan lah. Saya yang itulah, saya yang berlakon dialog Cik Mohsin ni pun saya boleh rasa meremang kat sini. Tapi apakah daya, inilah tugas saya. Terpaksalah saya lakukan. Baik. Saya akan terus berkongsi dengan pengalaman kisah-kisah misteri jam 12 oleh pendengar-pendengar kita. Terima kasih bagi anda yang memantau siaran Ria. Yang ini ada kiriman SMS yang saya terima daripada Afwan. Kata Afwan, apa khabar Kisi dan juga pendengar misteri jam 12? Khabar baik. Tempoh hari saya baru balik dari tugas. Saya berada di tempat letak multi-story kapak. Saya baru letakkan motosikal saya di sana. Dan dalam perjalanan saya nak menuju ke arah blok saya apabila saya dihampiri oleh seorang budak perempuan. Dan budak ini seolah-olah menangis ketakutan. Jadi saya fikirkan adalah mamat gangster mana ke, perompak ke yang nak pukul dia. Saya pun takut juga Kisi sebab saya seorang. Saya terus get ready, standby. Helmet saya dah naik tinggi Kisi. Tunggu je orang tu menjelma tapi tak nampak apa-apa. Kemudian sambil mata saya berkeliaran cari musuh wanita ni, saya tanya kenapa dengan awak ni? Kemudian dia tak boleh cakap, menangis tak henti-henti. Sampaikan Kisi, ada beberapa penduduk di blok yang sama tinggal dengan saya tengok di tingkap dapur. Ya, kerana wanita ni terpekik-pekik seolah-olah saya pula yang bergaduh dengan dia. Jadi oleh kerana saya tak nak malu, saya kata jom ikut saya. Pergi ke kolong blok. Jadi saya tanya, awak boleh bertenang tak? Kenapa ni awak menangis? Jadi akhirnya dia tenangkan diri dia cakap dengan saya, dia tinggal 2 blok jauh dari rumah saya. Misal kata saya blok 660, dia blok 662, macam itulah. Dan kata Afwan, bila dia kata awal tadi dia nak naik lift dan apabila dia ternampak dalam lift, dalam lift ada kelibat makhluk pocong. Dia terus tak berani dan lari ketakutan. Mencari sesiapa yang dia nampak dan hairan malam tu tempat tu semua lari sambil terpekik, tak ada orang pun yang dia nampak. Dan sampailah ke blok saya, dia nampak saya keluar daripada multi-story kapak, dia pun meminta bantuan saya. Dan Kisi, setelah wanita itu ceritakan pada saya, adakah patut dia minta tolong saya hantar dia balik sebab dia takut? Saya nak cakap dengan dia balik, kalau saya hantar awak balik, siapa yang nak hantar saya balik?
Afwan. Kau menakut juga Afwan Nak tak nak, saya kata okeylah, saya hantar dia sampai ke rumahnya. Kemudian dia ucapkan saya terima kasih berkali-kali Kisi. Bila saya nak turun Kisi, nak turun lift, saya teringat dia nampak pocong, saya batalkan niat walaupun rumahnya tingkat 9, saya turun tangga dari 9 sampai ke 1, jalan sambil mulut ni baca Kisi surah-surah suci yang saya tahu, sampailah ke rumah saya. Terima kasih dan juga selamat tengah malam. Dari Afwan, message ini ya. Jadi itulah, Afwan pun takut Afwan kita serupa lah. Okey, teman-teman di Facebook ada yang tanya macam mana Kisi tahu tonasi suara-suara orang-orang yang diceritakan ni. Saya tak tahulah, saya berlakon aja. Betul atau tidak saya mentam aja. Harap-harap lakonan saya berkesan lah sebagai seorang pelakon pemenang pesta perdana. Tak adalah, tak ada apa-apa pun, saja aja. Kalau orang kirim dialog takkan saya nak baca macam orang kirim macam saya baca email kan. Jadi saya kena harus lakonkan sedikit lah, menambahkan karakter dalam kiriman-kiriman saya. Kenapa tak boleh berlakon ke? Kalau tak saya takkan berlakon, lain kali saya akan baca aja lah. Yang ini apa ni, ada yang kata wah seram sih Kisi cerita malam ni meremang bulu rumah saya, seram gila, takut boleh pelankan radio dari Via Bella Analisa yang kirim di Facebook Ria. Minta maaf saya baca ni random je lah. Mana saya nampak ni saya akan cubalah. Ada yang kata Kisi pocong seram apa tu. Macam mana? Tadi saya tanya tentang soalan saya awal tadi. Saya tanya pada anda, adakah anda akan beritahu ahli anggota keluarga tentang penampakan benda-benda yang menakutkan dalam rumah? Ataupun anda ingin rahsiakan perkara tersebut. Dan satu lagi ni tentang kisah awal tadi, Cik Moksin yang diminta tolong lah. Kalau anda mungkin bukan seorang wanita, kalau wanita ni lelaki selalu baik hati nak wanita tu cantik, ayu, minta tolong hantar je lah. Cuba anda mungkin seorang makcik lah, makcik tua, dia kata tolonglah makcik takut nak balik. Adakah anda akan hantar makcik tu walaupun bloknya 2-3 blok jauh dari rumah anda sampai depan rumahnya? Setelah dia beritahu di blok yang anda nak hantar tu dia ternampak makhluk seperti pocong. Macam mana? Apakah pendapat pandangan anda? Kalau anda ingin berikan pendapat pandangan, anda boleh kirimkan dengan kodnya Club KLUB, jarak nama anda, dan pendapat pandangan anda hantarkan ke talian 72346. Nah, di sini dari teman kita, dari Kak Norah. Salam Kisi. Sebenar lagi dalam pukul 3, kakak dengan suami nak ke lapangan terbang menghantar anak ke luar negeri. Bila dengar cerita-cerita malam ni, seram nak keluar rumah. Wah, hantar anak kakak pergi luar negeri ke? Okey, semoga selamat pergi dan kembalilah untuk Kak Norah, suami dan anaknya ya. Yang ini daripada apa ni? Oh, Nur Aisyah kata, Kisi, boleh tak Kisi ketengahkan peristiwa pengalaman yang menyeramkan ini? Boleh. Kata Nur Aisyah, saya pernah Kisi terjaga di waktu malam apabila saya terdengar ada bunyi perempuan menyanyi dalam rumah. Dan untuk pengetahuan Kisi, malam tu memang benar Kisi. Tak selalunya kejadian-kejadian pelik menakutkan berlaku dalam rumah. Penghulu rumah, ketua rumah mesti tidak ada dalam rumah. Kata Nur Aisyah, malam dimaksudkan suami saya bertugas dan anak lelaki saya pula menjalani perkhidmatan negara. Jadi ada di camp lah. Dan tinggal saya dengan anak perempuan. Bila saya dengar suara perempuan menyanyi, saya fikirkan anak gadis saya. Saya pun keluar dari bilik. Kemudian saya buka pintu bilik anak saya, dia sedang nyenyak tidur. Baru nak tutup pintu bilik, saya terperasan dekat belakang katil anak saya macam nampak kepala orang sedang duduk di belakang katil anak. Bila saya buka balik pintu bilik anak saya perhatikan betul-betul sambil buka lampu. Sebab awal tadi bila saya buka pintu, saya tak buka lampu. Dan kali kedua saya buka pintu bilik anak saya dengan buka lampu, tak nampak apa-apa. Kemudian saya terus kejutkan anak saya, suruh tidur dengan saya dalam bilik. Anak saya terpinga-pinga dan saya cuma mengatakan, ibu rasa tak sedap hati, rasa takut. Anak saya pun angkat bantal dan tilamnya untuk tidur bersama saya lah. Dan selimutnya, tilamnya pula. Dan selimutnya untuk tidur bersama dengan saya. Dia kata Nur Aisyah. Jadi bila anak saya dah nyenyak tidur, Kisi inilah manusia dah lah tahu benda tu, dah lah tahu ada sesuatu yang berlaku. Saya tetap degil dan kepo. Jadi anak dah nyenyak tidur, saya pun bangun. Memang nak tahu tadi apa saya nampak. Saya keluar dari bilik saya pergi ke bilik anak saya. Apabila saya buka pintu sedikit, Kisi, cuba para pendengar Ria 897, cuba anda pejam mata dan bayangkan. Nur Aisyah bangun dari katilnya, keluar dari bilik
dalam rumah yang gelap. Dia jalan nak tahu sebenarnya apa yang dia lihat dalam bilik anaknya. Sampai depan bilik anaknya, tangannya memeganglah tempat nak buka pintu tu. Dia pusing, dia tolak. Baru tolak sedikit, antara celah-celah yang dia tolak tu ternampak ada orang berdiri sambil mukanya dirapatkan dengan celah pintu. Sampaikan Puan Nur Aisyah jatuh terduduk. Saya terus bangun, masuk dalam bilik, ketakutan, tidur sampai ke pagi. Itulah pengalaman yang menyeramkan yang berlaku pada saya. Terima kasih KC, tolong sebarkan kepada pendengar Misteri Jam 12. Ada di Facebook, awal tadi saya tanya bagaimana nak hantar, nak beritahu bagaimana. Ada yang kata, apa ni? Oh, saya tersasul awak spot biasalah, mata pandang lain, cakap lain Dari Fardilah. Saya saya pun tak hantar, terus lari. Kesian kalau makcik tolong nak hantar makcik nak. Tapi makcik tu betul lah manusia, cuma dia takut lah. Dia ceritakan di kolong blok rumahnya mungkin ternampak ke penanggal ke sesuatu. Jadi bagaimana kalau tak nak hantar? Yalah, zalim betul budak ni. Ada kata sini, kalau hantar boleh lah, tapi cakap dengan makcik tu, saya tidur rumah makcik tu. Setakat hantar makcik balik, dia lepas. Nanti aku pula balik pocong ikut. Dari Manboyan. Wah, nak tidur rumah makcik lagi Banyak cantik muka awak. Yang ini kiriman SMS bagaimana? Ada daripada Encik Rahim kata, KC, saya pernah terkena perkara yang serupa. Waktu tu saya sedang berada di kolong blok, sedang betulkan motosikal saya, tapi budak tu tak tinggal jauh lah. Saya tinggal di tingkat 3, budak ni tinggal tingkat 11. Sedang dia tunggu lift, tunggu lift, dia kata ternampak sesuatu yang menakutkan. Dan kemudian dia jalan nak pergi naik lift sebelah hujung, dia ternampak saya sedang betulkan motosikal. Dan budak ni pun panggil saya, pakcik boleh tolong saya hantar saya naik atas tak? Saya takutlah pakcik. Jadi saya kata kejap saya pun bungkuslah barang-barang motosikal ni, nak hantar dia ke rumah. Ingatkan dia takut pencuri. Sedang saya bungkus ni pun saya berbual dengan dia, kemudian tanya tinggal tingkat berapa, berapa lama duduk sini, sebab saya tak pernah nampak budak ni lah. Dalam lift saya tanya, awak tadi takut apa? Awak nampak perompak ke? Tak, tadi saya nampak dekat tangga macam ada kepala terbang. Kemudian saya terus terhenti KC, saya tengok budak ni, saya tenung dia. Ni budak ke bukan ni? Dan saya kata Cik Rahim saya terus tengok budak ni tenung, ni budak ke bukan ni. Dan budak ni bercerita lagi, sebab itu dia terkejut dan nak naik lift yang inilah. Tapi oleh kerana ternampak saya, minta tolong saya hantar ni atas. Setelah saya hantar, rumah dia di tingkat 11, kata Encik Rahim, saya terus menuju ke arah lift. Sedang tunggu lift, meremang bulu rumah seolah-olah ada benda di belakang saya. Dan toleh beberapa kali tak nampak apa-apa, cuma rasakan sesuatu yang tak kena. Oleh kerana saya takut terperangkap dalam lift dengan kepala yang terbang tu, lebih baik saya turun tangga. Sempat juga saya boleh lari. Terima kasih dan juga selamat tengah malam. Misteri Jam 12 malam. Misteri Jam 12. Ya, kisah seram Ada yang tanya saya, KC, kalau KC macam mana? Makcik tu datang pada KC, adakah KC nak hantar makcik tu? Kalau saya, terus terang, kalau saya rasa mungkin tak sedar hati macam je ni, saya boleh. Saya telefon rumah saya panggil adik saya. Adik saya turun, cik kejap cik, saya telefon adik saya. Turun bawah jap. Saya dengan adik saya, dengan makcik tu, hantar dia balik rumah. Sampai rumah, setidak-tidaknya ada adik saya balik dengan saya. Kan senang. Ya, masalah selesai. Daripada hantar makcik tu, kata orang ni buat baik berpada-pada. Jangan sampai menyusahkan diri sendiri lah. Kita hantar orang, lepas tu kita yang susah nanti. Makcik bangun subuh-subuh nak siram pokok, ternampak kita tidur tepi koridor. Nak belum balik nak.
Okey, teman-teman, Misteri Jam 12. Kita akan terus, saya akan jawab panggilan anda mungkin 669111897. Isteri jam 12. Pendengar Ria 897, ingatlah, setiap kisah yang diketengahkan dalam MJ12, jangan mudah kita percaya, jangan kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Saya akan buka talian 669111897. Hello, selamat pagi Azman. Selamat pagi. Ya, Azman buat panggilan dari mana Azman? Daripada Tampines. Dan ada pengalaman anda katakan ini cerita tentang arwah datuk anda. Ya, saya tentang arwah datuk saya yang sudah meninggal 10 tahun yang dahulu. Ya, okey, silakan dengan kisahnya. Bila dulu sebelum datuk saya meninggal, dia ada pelihara benda-benda yang tak patut. Sebagai orang Islam, dia pelihara benda seperti pontianak yang saya dengar daripada ibu saya. Tapi setelah dia sakit dan nazak, memang muka dia hodoh sekali. Tapi bila dia sudah meninggal, selepas agak-agak 2 ke 3 hari begitu, kita satu family sudah nampak arwah datuk saya berada di luar rumah, ada kadang-kadang di dalam rumah. Bila saya tanya, bila saya nampak, nampak terjaga, terbangun, saya nampak dia, saya tanya, Datuk, kenapa patah balik ke rumah ini? Datuk saya dengan muka yang hodoh, dia cakap dengan saya yang Datuk akan kasih barang ini kepada engkau untuk jaga. Hingga sekarang lagi saya rasa takut. Bagaimana saya nak buang barang ini? Casey, barang ini bukan untuk dimain-mainkan. Ini adalah benar, Casey. Benda ni, pontianak ni selalu datang, Casey, jumpa saya. Dan saya sungguh takut. Saya minta tolong kalau siapa yang boleh bantu, bantulah saya untuk buang benda ini. Jadi anda kata saka yang anda ada ni saka pontianak? Ya, saya. Kita tengok bagaimana pendapat para pendengar Ria 897. Terima kasih ya. Terima kasih. Kembali. Baik, bagaimana teman-teman Ria 897? Saka diturunkan oleh Datuk kepada beliau, saka pontianak. Dan yang ini ada penjelasan beberapa perkara ataupun ada kisah yang akan saya ketengahkan. Wah, malam ni cerita seram-seram Saya duduk dalam studio bawah tanah. Ya, kalau mungkin ada yang tak tahu, studio Ria 897 adalah di bawah tanah, lantai B1. Dan studio Ria 897 ada satu pintu untuk keluar, tak ada tingkap, tak ada tempat lain lah. Itu pintu masuk, itulah pintu keluar. Dan ada yang mengatakan tempat saya bertugas ni adalah bekas tapak ... Dan kadang-kadang memang terasa segan dan seram. Tapi waktu-waktu saya terasa macam itulah saya akan cuba berjenaka sedikit untuk menenangkan jiwa perasaan saya supaya saya tidak berfikir bukan-bukan. Bila saya fikir bukan-bukan, maka ia akan mengganggu konsentrasi untuk saya berkongsi pengalaman. Kadang-kadang bila saya cerita, betul ini perasaan. Ini bukan benar-benar berlaku lah, tapi perasaan. Setiap manusia ada perasaan, jadi perasaan saya kadang-kadang lah macam itulah, segan, tapi tak apalah. Walaupun Misteri Jam 12 hanya hiburan dan saya di sini nak mencari rezeki. Shoo. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sembarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.
Saya akan terus bacakan kiriman SMS yang saya terima pada malam ini dan akan saya buka talian sebentar nanti. Yang ini daripada teman kita bernama Nina. Selamat malam Kisi. Saya ada cerita pendek yang telah diceritakan oleh ibu saya dan katanya Nina perkara ini berlaku ya apabila saya masih kecil. Dan pada masa itu ibu saya sedang di sebelah saya. Belakangnya adalah tingkap dan saya sedang baring dan cuba untuk tidur. Ibu bercerita bahawa saya telah bertanya pada ibu, muka siapa yang ada di tingkap? Kisi, rumah kami di tingkat 2 dan di luar tingkap itu hanya padang sekolah berhampiran dengan rumah saya. Tidak ada orang yang boleh berjalan di luar tingkap saya. Ibu saya terus membawa saya keluar dari bilik. Dan itulah pengalaman ketika saya masih kecil. Bertanyakan pada ibu bila nak tidur malam. Bu, kat luar tingkap tu siapa tengok? Dia main tingkap pula. Yang ini dari Salim. Katanya saya ada kisah misteri yang tidak dapat saya lupakan. Sampai sekarang, saya telah dibuat oleh pakcik saya sendiri, Casey. Dulu keluarga saya hidup sederhana dan bahagia, tetapi bila pakcik saya buat keluarga kami panas, sering bertengkar antara satu sama lain. Rezeki kami panas dan katanya di sini perniagaan bapa saya mulai terlungkup ataupun mulai ada masalah-masalah tertentu. Saya sering sakit-sakit dan demam dan muntah-muntah darah. Pinggang saya macam nak patah. Dikhianati pakcik saya sendiri. Saya dan ibu pernah jumpa seorang ustaz untuk minta bantuan. Dan ustaz menerangkan bahawa pakcik saya telah pun yang melakukan sesuatu. Yang saya terperanjat setelah ustaz baca surah-surah, muka pakcik saya terdampar di atas air dalam mangkuk putih milik ustaz tersebut. Pakcik saya iri hati dengan kami kerana pemberian Allah yang dianugerahkan pada kami. Boleh melihat makhluk halus dan sebagainya. Setelah berubat, saya pulih tapi dikhianati lagi. Malangnya, ustaz yang pernah mengubati telah meninggal dunia. Sampai sekarang saya menderita kesakitan atas perbuatan pakcik saya sendiri. Macam mana tu? Sejauh mana kebenarannya? Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Dan saya rasa mungkin entahlah takkanlah ustaz tu nak beritahu pakcik awak punya kerja ni. Itu batu api namanya Jadi mungkin anda tersalah ke cakapnya macam mana ni? Saya tak rasa ada ustaz-ustaz macam itulah. Walaupun ada tukang-tukang ubat yang tahu siapa orang yang buatnya, nak mereka yang betul-betul lah jalan yang diredai itu. Jadi bila ditanya mereka tak akan beritahu. Sebab apa? Tak nak mengicuhkan keadaan, tak nak mengeruhkan keadaan. Jadi tak tahulah, ini mungkin cerita yang dikirimkan. Saya baca sajalah pengalaman anda. Baik, yang ini daripada Fiz Fina. Katanya, kisah pengalaman saya berlaku 2 bulan yang lalu. Waktu itu saya baru pulang dari jalan sekitar pukul 2 lebih pagi. Dan apabila saya sampai di hadapan pintu lift, saya ternampak abang saya di dalam lift tersebut dengan kepalanya melihat ke arah lantai. Jadi saya pun tak layan buat bodoh lah. Apabila saya sampai di rumah, saya pun tanya ibu saya, mana abang? Lalu ibu cakap, abang kau tu baru telefon. Dia cakap hari dia kena kerja overtime. Saya pun tercakap banyak lalu menelefon tempat kerja abang saya. Dan abang saya mengangkat telefon lah. Jadi Casey, siapakah yang saya ternampak tadi di dalam lift ketika saya nak pulang ke rumah? Yang ini daripada Haryati berkongsi pengalaman. Saya pernah ini pengalaman. Haryati ada email saya nak bacakan kata Haryati, email ini diceritakan saya mempunyai satu perniagaan lah, perniagaan runcit. Dan pernah saya tutup kedai agak lewat sekitar pukul 11 malam. Dan sebenarnya waktu itu saya menunggu suami saya pulang. Suami saya ni ada satu perkara peribadi lah, masalah peribadi yang harus diuruskan. Dan memandangkan nak tunggu suami pulang, tak apalah, saya buka kedai saya sehingga lewat malam. Jadi sekitar pukul 11 lebih malam, kata Haryati, bila saya nak tutup kedai, dah tutup kisi pintu semua dah ditarik. Kemudian saya dengar orang ketuk dari luar. Saya fikirkan suami saya. Dan tak apalah, kalau nak ke belakang memang jauh kisi. Kena pusing satu pusingan yang agak jauh, barulah boleh pergi ke belakang kedai untuk masuk dari pintu belakang. Saya pun buka baliklah. Saya buka, kemudian saya naikkan grill kedai saya. Bila saya tolak grill kedai saya, terperanjat kisi.
Sebab saya harus tunduk, kata Haryati, saya harus tunduk badan saya ke bawah untuk tarik grill tu naik ke atas. Bila saya tunduk tarik grill, saya ternampak kain dan seolah-olah macam orang tu tidak berdiri menjejaki lantai, malah terapung-apung di hadapan mata saya. Kemudian dia ketuk lagi. Terus saya tutup grill, semua saya tutup, saya pergi ke belakang kedai dan ternampak suami saya dengan motosikalnya sedang menuju ke arah belakang pintu kedai dan saya dengan segeralah menaiki motosikal suami, tutup pintu belakang dan pulang ke rumah. Pengalaman saya ini berlaku Casey pada tahun 2007 dan sekarang ni kedai runcit yang pernah saya berniaga di dekat jalan ... ini tidak lagi berada di sana. Saya dah pun berpindah ke tempat lain, tempat di mana lebih ramai orang dan lebih senang nak dapat pelanggan. Terima kasih. Haryati, peminat misteri jam 12 dari Johor Bahru. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12. Hanya satu hiburan. Okey, macam-macam kisah dan awal tadi saya ada terima macam-macam SMS ni. Katanya hang tua Casey, baik makcik atau anak dara saya tetap hantar, tapi deal saya tumpang tidur di rumahnya, deal or no deal. Hihihi, good night dari hang tua. Oh, ni tentang tadi lah saya tanya hantar ataupun tidak. Daripada Kak Linda di Tua Payoh, selamat malam Casey. Akak dapat rasa seram lah cerita-cerita malam ni. Kak Linda dengar MJ12 dengan pintu luar terbuka, seronok Casey. Baru boleh bayangkan seolah-olah kita berada di tempat kejadian. Selamat malam Casey dan para pendengar Misteri Jam 12 dari Kak Linda di Tua Payoh. Terima kasih Kak Linda. Rasa seram dan sebut tentang seram, ada satu lagi kiriman seram saya nak ketengahkan. Mana email saya kejap lupa pula nak ambil ni. Saya dah cetak. Just give me a moment. Cukup putih. Okey. Saya ni bawah tanah kat sini perasaan ni tak tahulah. Mungkin ada yang pernah datang ke studio Ria ni, pernah ditemu bual oleh mungkin DJ yang lain ke, ataupun datang sini untuk hantar barang ke. Anda pasti akan tahulah betapa sunyinya di kolong tingkat B1 ni, di Mediacorp, khususnya di kawasan koridor Konti Ria ni. Dan setiap malam pula cerita-cerita yang ni tapi walaupun tak apalah, ini kan menjalankan tugas dan saya tahulah. Apa-apa pun anda tahulah mana nak cari saya, Mediacorp. Ya, baik. Sini ada kisah yang saya baru cerita awal tadi dan kisah ini cukup menarik dan mungkin kalau sedang mendengar, kalau mungkin rasa takut boleh perlahankan suara radio dan kalau mungkin terlampau seram sangat boleh matikan radio anda buat seketika dan kalau dah berani boleh dengar MJ12 kembali bersama saya sampai 2 pagi. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Pendengar Ria 897, berikut ini kisah yang ingin saya sampaikan adalah satu pengalaman peristiwa yang berlaku di Singapura. Dan datangnya daripada Salbiah Mahmud yang berkongsi pengalaman. Kata Kak Salbiah Mahmud, peristiwa yang mengganggu beliau apabila pada waktu tengah malam
dan Kak Salbiah menceritakan beliau penggemar rancangan Misteri Jam 12. Terima kasih Kak Salbiah. Dan kakak sering kali dengar Misteri Jam 12 menggunakan home entertainment system yang ada dalam rumah. Maklumlah Kisi, suami dah beli mahal-mahal, bila lagi nak menggunakannya. Sebab kalau waktu-waktu biasa kakak sibuk dengan kerja rumah, hanya malam harilah. Bila semua dah nyenyak tidur, barulah ada peluang dan dapatlah dengar MJ12. Dan bila mendengar rancangan Kisi, kakak akan duduk di ruang tamu. Suami tidur dalam bilik, anak-anak pun dah tidur sebab kakak adalah suri rumah sepenuh masa. Jadi kata Kak Salbiah, dan kadang-kala kakak akan siaplah minuman, adalah mungkin biskut kerupuk-kerupuk yang kakak goreng untuk dijadikan cemil-cemilan seketika kakak mendengar rancangan Misteri Jam 12. Dan waktu itu Kisi, kebetulan hari Khamis malam Jumaat, Kisi ada ceritakan tentang gangguan di luar rumah, di koridor rumah. Kakak masih ingat, sekitar pukul 1.20 pagi, kisah yang Kisi ceritakan. Kakak sedang seronok mendengar. Apabila Kisi menjawab panggilan, Kisi menaikkan background music. Seketika tidak ada suara Kisi ke udara. Mungkin Kisi sedang berbual dengan pendengar di ujung talian, off air, kata Kak Salbiah. Dan waktu itulah Kisi, ketika Kisi sedang putarkan background music yang menyeramkan, kakak sedang duduk ni di ruang tamu, tiba-tiba kakak dengar, Assalamualaikum. Secara otomatik, kata Kak Salbiah, kakak pun menjawab, Waalaikumsalam. Kemudian kakak terperanjat. Sebab sebelum itu, Kisi ada ceritakan kisah tentang pendengar waktu asar. Dengar orang beri salam bila dia jawab salam, tapi di luar tidak ada orang. Para pendengar Ria 897, kata Kak Salbiah, perkara yang sama berlaku setelah saya ceritakan kisah itu. 1.20 pagi. Ada orang beri salam, Assalamualaikum. Kakak jawab Kisi, Waalaikumsalam. Kemudian kakak terperasan terus meremang bulu rumah. Kisi, kakak perlahankan radio. Kakak pergi ke arah pintu. Baru nak tutup pintu, terperasan Kisi. Rumah kakak bertentangan dengan lift. Betul-betul boleh menghadap lift. Pintu lift yang ada di hadapan rumah kakak ni terbuka. Dalam lift Kisi ada orang sedang berdiri. Wanita sedang berdiri melihat ke arah kakak. Kakak punyalah takut, tak tahulah jiran sebelah ke, jiran tingkat bawah ke, ataupun siapa yang kakak lihat, tapi memang keadaannya memang menyeramkan, kata Kak Salbiah. Dengan segera kakak tutup pintu. Kemudian kakak ingat pesanan seorang pakcik yang mengajar kakak, kalau ada gangguan di luar rumah seolah-olah nak ikut, kakak letakkan tangan kakak, telapak tangan kanan di pintu rumah, kemudian membaca surah ... ini. Setelah itu dah tenangkan diri, kakak lepaskan tangan, matikan radio dan terus masuk ke dalam bilik. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12. Hanya satu hiburan. Bagaimana? Macam-macam kes Dengan MJ12 buka pintu Alahai Kak Salbiah ni pun. Kemudian terdengar orang bersalam, Assalamualaikum. Kadang-kadang saya pernah ketengahkan lah. Kadang-kadang telinga kita ni dengar macam dia bersalam tapi dengar macam, tetapi sebenarnya bukan. Takkanlah hantu beri salam Mungkin jin Islam mungkin boleh lah. Kalau yang bukan tu saya rasa tak boleh lah beri salam bunyi macam Assalamualaikum. Saya ni step-step gini janganlah, tolonglah. 669-11897, silakan saudara. Misteri Jam 12. Misteri Jam 12.
Kita terus ke ujung talian. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum, Gizi. Waalaikumsalam. Siapa ni? Ini Amy Bai, Gizi. Saya bertugas, Gizi. Ya, Bai. Ada pengalaman tentang apa, Bai? Silakan. Saya ni bertugas sebagai seorang pegawai keselamatan yang bersenjata kan. Jadi tugas kami kadang-kadang kena jaga tempat-tempat yang ulu-ulu lah, Gizi. Tempat-tempat yang ulu-ulu, semak-semak ambil tempat kan. Okey. Jadi tempat-tempat ini kira agak keras lah. Jadi ini cerita tahun ini juga dalam bulan Februari lah. Saya pernah ditugaskan jadi jaga satu tempat ni lah kan. Tempatnya agak ulu sikit lah. Kalau saya cakap Gizi tahu tempat kat mana. Jadi saya tak nak cakap lah kan. Nanti kawan-kawan saya pun tahu lah. Jadi waktu tu tempat tu adalah one man show lah kan. Satu orang jaga di tempat lah. Jadi hari tu kebetulan kita kena pergi clocking kan. Macam biasa lah pergi clocking kan. Kata orang tu orang fencing area kan. Jadi kebetulan kita ada timing lah. Pukul 1 ke pukul 3, pukul 5 kan. Jadi masa yang clocking nombor 2 tu, hari tu kebetulan macam nak dekat hujan lah Kisi. Macam nak dekat hujan kan. Jadi saya ingat okey lah tak apa. Saya rasa saya keluar agak awal lah. Jadi macam cuaca mendung kan. Jadi bila saya pergi round kat kawasan fencing tu Kisi kan. Saya ada dengar macam ada macam bunyi lah. Orang panggil lah. Macam orang panggil lah. Gitu kan. Oh, macam orang sembuh-sembuh itulah Itu orang macam gitu kan. Saya rasa tak ada apa-apa lah. Ingat ni mungkin ada serangga-serangga ke apa kan. Saya tawakal lah. Saya pergi yang round tu kan. Sekali bila saya jalan dekat parkir tu Kisi, saya rasa bau lain macam lah. Saya macam bau wangi lah Kisi. Saya rasa bau wangi. Macam Kisi tu tak bau macam stanggi lah. Macam stanggi kan. Orang macam bau stanggi orang tahu kemian gitu kan. Jadi saya tawakal lah. Jadi bila saya berjalan dekat bawah slope tu, alamak Kisi, dekat belakang pokok tu saya nampak satu lembaga putih lah Kisi. Lembaga putih lah Kisi. Seram lah saya tengok Kisi. Mata dia merah Kisi. Merah. Jadi saya pun dah tak boleh tahan lah. Saya suluh tu. Saya pastikan lah. Betul lah Kisi. Kebetulan bila saya pergi round tu, saya buat saya handphone Kisi. Jadi kat handphone tu saya buka surah. Ada surah-surah tu kan. Jadi saya nampak benda tu pergi lah. Jadi ini untuk saya nasihatkan kawan-kawan saya kan. Kadang-kadang jangan cakap besar. Jangan cakap besar apabila kerja macam gini kan. Tempat-tempat macam gini. Kadang-kadang orang tak pernah kena Kisi. Orang tak pernah kena, dia tak tahu. Bila kita dah kena, baru kita tahu. Kadang-kadang kita dengan orang tak percaya. Okeylah Kisi, itu saja Kisi Terima kasih Terima kasih Kisi. Kembali. Okey, 669-11897. Pendengar dia 897. Yang ini ada kiriman daripada pendengar kita yang berkongsi peristiwa pengalaman yang menakutkan. Dan beliau kata ini berlaku di salah sebuah tempat simpan barang di Singapura. Adalah sekarang ni banyak tempat-tempat simpan barang ni kan. Paham-paham je lah. Dan kata Hamzah, Kisi saya ni ada menyewa, saya tak nak sebut nama tempatnya lah salah sebuah tempat simpan barang di Singapura. Dan saya adalah penyedia khidmat persandingan. Dan ada juga barang-barang saya ni saya simpan dekat dalam bangunan tempat simpan barang yang saya sewa lah. Dan bangunan ini boleh akses 24 jam. Bila-bila saya nak ambil barang saya pun boleh. Jadi pernah satu ketika ni store yang saya sewa ni agak dalam sedikit. Dari tempat lift saya nak jalan ke store, jaraknya katanya di sinilah jaraknya lebih kurang 30 hingga 50 meter lah. Saya tak pasti tapi jauh juga Kisi. Bila saya berjalan dari lift, saya ternampak dari jauh ada wanita ni jalan di hadapan saya. Jadi dia jalan ni di hadapan saya, kelihatan sedang menuju ke arah tempat belakang, tempat yang mana saya nak pergi. Oleh kerana wanita ni jalan perlahan sangat, saya pun beloklah ke sebelah kanan untuk memotong wanita tersebut sebab jalan di hadapan saya agak sempit sedikit. Jadi setelah saya potong budak perempuan yang ada di hadapan saya pergilah ke store saya pun buka dan nak kiralah barang-barang saya cukup tak untuk digunakan pada hujung minggu nanti. Kata Hamzah, sedang saya kira, saya rasakan sesuatu yang tak kena sebab dekat kawasan tu memang tidak ada orang lain kecuali saya. Saya pun tak apalah batalkan niat saya tutup pintu store dan kemudian saya dah kunci semua, saya nak pulang ke rumah. Bila saya pusing balik Kisi, alangkah terperanjatnya Kisi, wanita yang saya nampak awal tadi yang sedang jalan di hadapan saya, pendengar Ria 897, duduk menyangkung dekat tepi salah satu store yang tidak dibuka. Jadi bila saya nampak budak ni duduk, kenapa ni budak ni masuk tempatnya macam ni? Sebab tak semua orang boleh masuk, cuma mereka yang ada pas dan kunci boleh masuk ke dalam bangunan tersebut. Jadi
Saya pun rasa curiga. Kemudian saya pun menelefon guard room yang ada di lantai bawah. Saya sedang tunggu lift. Saya kata, dekat atas ni boleh tengokkan tak tingkat berapa? Dan saya beritahulah dekat dengan unit nombor berapa. Jadi, guard tu merupakan seorang pakcik. Pakcik tu kata, okey, dia akan tengok. Bila dia tengok, dia telefon saya balik. Dia kata, tak ada pun orang. Saya kata, ada. Tadi saya nampak ada perempuan duduk kat situ. Dia kata, tak ada lah. Kemudian, nanti saya cek lagi. Para pendengar dia 897. Jadi bila pakcik ni cek, tengok kamera lah sebab Hamzah ni salah seorang penyewa bangunan simpan barang ni beritahu security guard, security officer ni memeriksa menggunakan CCTV. Jadi dia tengok lah, bang, dekat unit nombor ni ada orang abang, suspicious abang. Boleh tengok abang. Jadi mungkin Cik Hamzah takutlah barang-barang dia hilang sebab tak semua orang yang ada kunci, yang tak ada kunci, tak ada pas tu memang tak boleh masuk. Jadi pakcik ni tengok, dia kata tak ada lah. Bang tengok tu bang, saya nampak. Jadi pakcik ni periksa semua kamera lah. Takut mungkin perempuan tu dah bergerak ke, dah pindah ke tempat lain, kata Hamzah. Jadi dia mula periksa, tengok satu kamera. Tiba-tiba pakcik ni tanya, kau kat mana? Oh, saya tengah tunggu lift bang. Okey. Bila pakcik tu tekan kamera dekat kawasan lift, saya nak turun ke bawah. Dek, perempuan tu kat belakang kau tau dek. Bila saya toleh kisi, dia berdiri betul-betul belakang saya kisi. Lift sampai, saya masuk, saya tekan. Lift tutup sampai ke bawah. Saya lari ke depan pintu guard house, menggigil ketakutan. Bagaimana wanita tu boleh keluar sedangkan nak masuk keluar kena melalui satu pintu? Dan bila saya bercakap, saya pandang pintu tu tak ada orang keluar masuk pun. Kisi. Sejak hari itu, saya tak berani nak pergi ke sana malam-malam seorang diri. Kalau perlu, saya akan ajak seorang kawan ataupun adik ataupun abang saya untuk temankan saya. Terima kasih, Kisi. Dan selamat tengah malam. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam